Semua okey Right, so kita start off dengan topik kita pada hari ini, support and resistance. Okay, so support resistance ni adalah antara topik yang agak senang tetapi topik yang selalu diabaikan oleh trader-trader. Okay, dia cakap support resistance ni tak banyak function lah. Dia nak tengok, dia terus nak tahu teknik-teknik nak trade. Okay, so sebenarnya support resistance ni adalah antara technical analysis yang sangat senang digunakan, okay, dan sangat senang untuk memahami, dan kamu boleh gunakan di mana-mana chart yang kamu nak. Okay, dan di mana-mana time frame pun boleh, tak ada masalah. Okay, tapi jangan gunakan M1 terlalu kecil. Alright, so sini paling kecil kamu guna di M5 lah. Okay, lepas tu gunakan H1 boleh, D1 boleh, tak ada masalah. Alright, so tapi M1 tak digalakkan terlalu kecil. Okay, so support resistance ni dia bercerita berkenaan tentang kawasan-kawasan tertentu di mana market tu boleh membuat reversal ataupun retracement lah kita panggil. Okay, di mana kawasan-kawasan ada U-turn kat market tersebut, dan itulah kawasan-kawasan yang kita akan nak mencari entry point. Okay, walaupun market tu tengah menaik, okay, dia akan ada masa-masa tertentu yang dia akan turun sekejap. So kita akan nak mencari buy, kawasan-kawasan buy yang seterusnya. Dekat mana? Takkan kita nak buy pada harga yang tinggi, kita rugi. Okay, itu sebab kita akan biar dia naik. Bila dia dah start turun sedikit tu, kita akan cari buy untuk di support baru. Bila dia naik, kita profit. So bila kita dah nampak dia nak start nak turun tu, kita tutup kita punya buy position tersebut. Bila dia turun, kita cari buy lagi baru. So bila dia naik dan nak start turun balik, kita tutup lagi sekali. So bila dia turun tu, kita cari buy lagi sekali. Bila dia naik, so repeat kita punya action tu, kita repeat saja. Okay, so selalunya perkara ni senang nak detect atau senang nak nampak, especially pada currency yang currency pair major. Okay, macam Euro USD, GBP USD contohnya. Okay, yang itu senang nak nampak sebab memang market dia kita panggil trending. Trending tu bermaksud dia bergerak dalam satu arah. Maksud satu arah tu macam ni lah, kalau dia naik je. Okay, kalau ada waktu dia turun saja. Okay, so itu cara yang kita nak detect. So kalau contoh macam dekat Euro USD ni, okay, so kita boleh nampak kat sini pergerakan lebih kepada menaik. Nampak naik je. Okay, so kita akan cari kat mana dia dah naik. Bila dia turun sikit, kita masuk buy. Dia dah naik, turun sikit, masuk buy. Naik, turun sikit, masuk buy. Naik, turun sikit, kita masuk buy. Sebab kita nak tunggu dia naik balik. Setiap kali dia nak naik, kita nak cari buy. Tapi kita jangan buy pada harga yang tinggi. Kita buy pada harga yang rendah, yang paling rendah sekali. Okay, so kawasan atas tu adalah kawasan kita untuk tutup take profit kita lah. Okay, simple. So itu yang selalu kita kena perhatikan, apa yang sedang berlaku di market. Okay, support and resistance. Tak perlu nak tengok fundamental pun tak ada masalah. Okay, sebagai permulaan untuk trader-trader, selalunya fundamental mungkin dia agak berat sedikit. Okay, kita nak memahami ekonomi negara orang, negara sendiri punya ekonomi pun kita tak tahu sangat. Lagi nak tahu pasal ekonomi negara orang pula. Okay, so fundamental mungkin ada setengah trader dia anggap berat fundamental tu. So kita sarankan masuk technical dahulu, tak ada masalah. Okay, so selalunya support resistance ni sangat cantik digunakan jika market tengah trending. Okay, so market tengah menaik atau tengah menurun. Okay, so kat mana kita nak plot kawasan-kawasan support and resistance? Okay, so dia ada beberapa cara nak plot. Ada yang kita tengok high dan low,
Ada yang kita tengok nombor-nombor harga tertentu. Okay. Ada yang kita guna formula. Okay. So, cara yang paling, kita cakap paling afdal, right? The best way to plot support resistance is selalunya kita akan menggunakan kawasan-kawasan yang tertentu, kawasan-kawasan yang ada supply dan demand. Di mana kawasan yang suka berulang balik. Okay, so contohlah, let's say kalau kita buka balik dekat Euro USD tadi tu, nak slide ni boleh tak? Boleh, nanti minta dalam grup. Lepas lepas kelas nanti ingatkan saya post dalam grup balik slide-nya. Okay, ingatkan saya, nanti saya lupa. Okay, sebagai contoh. Okay, so macam ni tak cantik sangat sebab dia terlalu mendata. Saya anda ada dekat sangat. Dia kena tempat yang di mana support jadi resistance jadi support. Tak kena sangat. Cek kat goal lah. Goal mungkin boleh sebab goal movement dia besar sikit. Okay, contoh situ. Okay, sini. Dekat sini ada kan? Situ ada sikit. Okay, so kawasan support resistance ni, bila kita plot tu, kita nak tengok di mana kawasan yang market suka pergi balik. Saya ambil contoh kat sini lah. Saya ambil simple je dulu. Okay, boleh nampak kat situ di mana kawasan-kawasan yang market tu suka pergi balik. Dia dah pergi, dia datang balik kat harga yang tertentu. Dia ulang balik harga tu. Okay, so dia repeat. Bila dia repeat balik, kawasan tu lah yang kita nak cari. Kat mana kita nak entry setiap kali next position tu kat mana. Okay, sebab entry tu akan berada di harga yang sama. Posisi tu akan selalu kita akan entry kat harga yang sama, tetapi pada masa akan datang, next stage kita akan nampak. Okay, macam sekarang ni kita tak nampak lagi, tapi bila dia ulang balik pada masa yang seterusnya, dan lagi senang lah untuk kita nak detect kat mana kawasan yang kita nak entry. Okay, so contoh macam ni, dia simple je, dia naik balik. Dia repeat walaupun tempat dia lebih kurang sama. Dia tak sama, dia tak tepat. Tetapi dia berada di area-area yang lebih kurang sama. Okay, so kat sini lah kawasan yang kita akan take profit. Kat sini kawasan yang kita akan masuk position. Okay, so dia untuk plot support resistance ni, dia ada banyak cara. Alright, so tadi tu salah satu cara. Okay, kita repeat kawasan yang sama. Alright, so kalau ada setengah tu, kita boleh menggunakan nombor-nombor tertentu. Ada nombor-nombor khusus dia lah, panggil. Okay, so kalau macam contoh kat gold ni, kamu boleh plot setiap 10 pip. So macam sekarang 19 10 900 920 930. Kita ambil sikit, 40 dan 50. Saya ambil nombor sikit je, tapi setiap tu adalah 100 pip. Okay, boleh nampak bila saya plot tu, kamu nampak harga tu dia suka datang balik. Chat apa tu price tu suka pergi balik kat kawasan-kawasan tertentu. Okay, tentu. So setiap kali dia reach kawasan tu je, kamu tahulah kalau tak boleh turun, dia akan naik balik. Tak boleh naik, dia akan turun balik. So kalau macam ni, trend line yang kecil, cantik, comel je. Macam tu. Okay, dia naik sikit, turun. Naik sikit, bila dia naik kemudian tu, dia naik tak begitu tinggi. Cara ni kamu nak detect ialah dia tak akan naik setinggi yang sebelum.
Okay, kejap saya tukar warna. Okay, so macam ni dia naik, bila dia turun, bila dia naik lagi sekali tu dia tak akan setinggi yang tadi. So tapi bila dia turun pun dia akan turun lagi rendah. So bila dia naik, next naik tu nampak dia tak setinggi tadi. Turun pun tak setinggi tadi. Makin rendah makin rendah. Naik tu makin rendah. Turun makin rendah. Kita tahu market tu tengah menurun. Okay. So kalau macam untuk gold ni, kamu boleh gunakan nombor bulat. Kita panggil ni sebagai nombor bulat. Big round number. Nombor-nombor genap atau nombor bulat. Okay. Untuk currency pun boleh. Tak ada masalah kalau nak guna. Okay. Kalau cakap euro pun boleh je kita plot. Saya ambil contoh 178 1718 19. Dekat currency dia akan nampak besar sikit sebab gerakan kat gold terlalu besar. Okay, so yang ini 100 pips lah. Sama je cakap gold 100 pip. Okay, tetapi kat sini movement dia tak begitu jauh setiap hari. Dalam satu hari tu dia tak akan pergi jauh sangat. Tapi kalau kat gold, bandingkan kat gold, lagi aktif lah. So kita tak galakkan trade gold pada permulaan. Sebagai seorang trader yang baru, jangan trade gold dahulu. Terkejut. Sebab pergerakan market dia terlalu cepat. Okay. Kalau cakap kat currency tu dia relax sedikit. Maknanya, tapi kamu masih tahu kat mana yang dia akan pergilah. Simple. Okay. Kamu akan sentiasa prepare. Kamu dah tahu kat mana dia nak naik, kat mana dia nak turun. Okay. So, apa functionnya support resistance ni? Okay, so support resistance ni kita gunakan untuk determine, untuk nak dapatkan kepastian adakah market akan patah balik atau tidak. Kalau mula-mula dah masuk kat gold, memang kamu takkan masuk ke currency dah. Okay, memang kamu takkan masuk currency sebab pergerakan dia terlalu rendah, terlalu perlahan. Okay. Memang tak boleh. Bila kamu dah biasa trade gold sebagai permulaan, bila kamu trade currency, sangatlah perlahan currency tu. Okay, tapi boleh je teruskan kat gold, tak ada masalah sebab kamu dah biasa di pergerakan kat gold tu. Keep it up saja, follow on saja, tak ada masalah. Okay. So function support resistance ni adalah untuk mencari point-point tertentu untuk tengok adakah market boleh reverse kat situ atau tidak. Okay, sebab kita nak mencari entry. Sebagai trader, kita hanya nak mencari entry saja. Itu mission utama kita. Okay, kita nak tengok trend market sebenarnya tak perlu sangat. Okay, asalkan kita tahu market lebih bernaik atau lebih menurun, cukup. Kita tak perlu tahu, okay, dalam masa sebulan ni adakah boleh berapa jauh boleh naik. Tak perlu tahu pun tak ada masalah. Okay, dia tak perlu terlalu spesifik. Okay. Right. So seterusnya adalah trend line. So trend line ni dia menutup market tersebut untuk menjadi lebih sempurna lah, di mana kita nak tahu, kalau menggunakan trend line tu senang bagi kita nak mengetahui market tu tengah menaik atau tengah menurun, supaya kita kalau tahu market tengah menaik, kita nak sell, kita akan cari buy. Okay, market tengah menurun, kita akan mencari sell. So apabila kita tahu market tu tengah menaik, kita akan nak cari buy yang serendahnya seterusnya. Kita dah tak boleh nak buy kat sini sebab market dah naik. So apa kita buat? Kita tunggu dia turun. So bila dia turun tu, kita dah boleh agak ini adalah low yang seterusnya. So kita akan buy di sini. So bila dia naik, take profit. Turun sedikit, kita tengok adakah low ni makin menaik. Kalau makin menaik, okay, sign yang positif lah, di mana market tu masih bullish lagi. So kita continue on membeli.
Selagi low tu makin tinggi kita beli, selagi high tu makin tinggi kita tutup position kita. Sampailah di mana satu tahap tu, contoh macam ni tengah menaik, tiba-tiba satu tahap macam ni. Low dengan high dia sentiasa sama. So kita dah boleh agak detect market akan sideways dan kemudian market akan turun ke bawah, reverse. So kita dah boleh standby untuk mencari sell pula. Tak payah nak beli lagi dah selepas tu. Okay. So untuk nak lukis trend line, kita perlu tahu sedikit tips dia lah. Okay. So pertama sekali kita kena gunakan 2 titik nak melukis. Okay, dan titik yang ketiga, point ketiga tu adalah point entry pertama kita. Okay, sekejap lagi saya terangkan lagi lah. Dan trend line tersebut ataupun channel tersebut tidak boleh terlalu curam. Stick ni curam. Maksud kalau contoh kamu lukis, kamu nampak market macam tu. So kamu lukis trend line. Ini curam, tak cantik. Okay, kita nak landai sedikit. Dia relax. Dia tak terlalu curam. So sebab bila terlalu curam, nak cari point entry tu tak sempat, dia dah naik. Terus sikit naik, terus sikit naik. So macam ni, turun banyak, naik banyak, turun banyak, naik banyak. So kita sempat nak mencari entry point. Itu maksud dia lah. Okay. Kalau ada apa-apa boleh terus tanya. Tak payah tunggu saya tanya. Ada apa-apa yang tak faham terus je tanya. Saya cari contoh. Okay, so kalau contohnya macam kat sini, kita nampak market tu tengah menurun kan. So ini adalah point pertama, ini adalah point kedua. Mana-mana high, lower high. Tinggi dia makin rendah. So bila dah dapat 2 titik, kita pun lukiskan dia, selarikan dia. Okay, dapat selarikan dia, kemudian kita duplicatekan kat bawah pula. Alright, so point pertama, point kedua, yang ini adalah point yang ketiga. Alright, so macam saya cakap tadi, point ketiga adalah untuk kamu entry. So bila kamu entry, profit dia jauh turunnya. Banyak profit dia. Okay, boleh nampak kat sini. Okay. So jika entry kamu betul, cantiklah kat situ. Sekejap saya nak buat, ada orang deposit jap. Ada apa-apa boleh tanya terus, nanti kejap lagi saya datang balik, saya check. Okay, nampak So bila dia turun, dia naik balik, dia turun, naik balik. Okay, entry point yang ketiga tu kita set. So bila turun tu kita hold lah. Selagi dia turun, kita tahan, hold sampailah dia tembus. Tembus tu bonus. Tak tembus, jangan hold lagi lah, sebab dia akan cuba nak naik balik. Okay, kita cari yang lain. Ada tak yang lain? Contoh kat sini, best time to draw. Tak ada time yang sesuai. Selagi kamu nampak trend market tu tengah menaik atau menurun, lukis je. Tapi kalau macam yang ini tak cantik. Ingat jadi saya kata ini tak cantik sebab apa? Sebab dia steep, curam. Okay, nak entry tu tak sempat. Trendline ada 2. Tapi tak adalah, orang tak panggil pun inner outer tu, tak payah pun tak apa. Dia bukan trendline, channel tu ada 2. Kalau channel baru kita panggil ada 2. Okay. Trendline tu satu garisan saja. Tapi bila kita selarikan garisan tu, kita letak 2. Okay.
letak 2 garisan yang selari, kita tutup market, kita tutup chart tu, maka kita akan panggil dia dalam channel. Dia dalam dia di dalam kawasan dia. Okay, ini kita panggil kawasan dia. Dia akan berpantulan di dalam kawasan tersebut. Itu maksud dia lah. Satu line je. Kat tengah-tengah tu man. Tengah-tengah tu bukan trend line. Maknanya apa? Dia tembus candle tu macam tu. Kalau itu kat tengah-tengah tu bukan. Itu dah lain mazhab tu. Ajaran dah lain dah. Bahaya sikit. Okay, sebab bila kita lukis trend line tu, dia touch atas bawah. Kita bila lukis, kita kena selari. So, kita cari market yang agak stable sedikit. Cari stable lah, boleh. Macam ni. Okay. Dia kena landai. Sebab apa? Sebab kita nak dia berpantulan kat dalam ni. Sebab kita nak entry. Kalau dapat berpantulan kat dalam tu, dia cantik. Betul. Okay, kat atas, bawah. So, bila dia naik lagi sekali kat atas, kita tahu kita boleh sell. So, bila dia turun bawah sebab selari. Sini akan selari yang sini. Sini akan selari. Yang sini, yang sini. Okay. Kita nak dia macam ni, selari. So, senang kita nak entry dan nak kalau let's say contoh kamu sell kat sini kan. Contoh let's say kamu sell kat sini. Lepas tu market tiba-tiba naik. Kamu tak payah panik sebab kamu tahu market tak boleh lepas kat situ. So, jika dia naik sampai sini dan dia dah start turun balik, kamu layer kat situ. Tu je. Tapi kalau let's say dia tembus, okay, kalau dia tembus, kamu dah tahu kamu dah kena cut loss. Sama juga bila entry kat sini, market naik kat atas. Kamu aja tengok aja high sebelum ni kat mana. So bila dia naik, kamu dapat dua pilihan, nak layer kat sini sebelum sampai dia turun atau nak cut loss sebelum dia naik. So sama juga kalau let's say kamu dah sell kat sini, market turun ni kan, minimum take profit kamu sini, base pada low yang sebelum ni. So kamu tunggu je. So bila dia breakout, kamu dah tahu dia boleh dapat lebih. Okay. Dan kalau dapat yang cantik, trend line yang cantik tu, dia akan yang ini selalu akan selari yang kat sini. Dia akan selari. So, kamu akan tahu kat mana bila nak entry seterusnya. Selalunya point-point tertentu tu dia akan selari pada harga yang sama tapi berlaku benda yang lain. Bermaksud kat sini dia jadi support, dekat sini dia menjadi resistance. Itu maksud dia lah. Okay. So channel tadi tu sama je lah. So channel ni dia hanya dia tutup atas. Kalau kita tengah lukis yang atas, dia kata tutup yang bahagian bawah dia. Sebab kita nak dapatkan pantulan tu. Kita nak cari dia punya kawasan pantulan. So dapat cari kawasan pantulan tu cantik. Sebab jika dia dah break, macam ni lah. Bila dia dah breakout ni, kita tahu market tu akan sambung naik. Nampak tak saya cakap tadi, kalau breakout kita akan tunggu kat sini kan. Tengok apa yang jadi. Okay, kali pertama selamat turun balik. Kali kedua dia breakout, dia siap retrace kat situ. Breakout, retrace. Silap retrace. So kemudian dia buat apa? Dia sambung trend. Kamu nampak selepas tu dia breakout, dia pantul balik kat bawah tu. Dia tak nak tembus bawah ni. Tak nak tembus lagi. Kawasan yang sama daripada tadi kat sini. Okay, diguna tu sebagai support. Sangat kuat support tu. Dan kat sini pun sama support. Nampak dia naik tak lepas, naik tak lepas, naik tak lepas. So bila dia tembus kawasan tu, dia tembus, dia akan datang balik ke kawasan dia. Semasa sebelum ni dia jadi resistance, sekarang dia menjadi support. So lepas tu dia naik je, tak nak pandang belakang lagi dah. Okay, nampak tu cara dia lah. Okay. So ada soalan? Ada soalan tak?
Support resistance ni macam kalau let's say kamu ikut saya punya analysis, saya akan gunakan big round number lah yang warna kuning tu. Okay, SNI yang warna kuning ni big round number, dan kemudian saya akan lukis trend line untuk hari tersebut. Okay, saya terangkan apa analisis setiap hari tu lah. Okay, so dari analisis tu saya akan bagi dua jalan. Jalan pertama dan jalan kedua. So jalan pertama selalunya dia retrace trend. Nampak trend di warna merah. Bermaksud kamu akan fokus sell. Tetapi sebelum trend, market akan retrace dahulu. So that's why candle garisan tu warna hijau. Okay, kita retrace, kemudian baru kita ikut trend. Di mana maksud saya ni, kita retrace ke atas tu, saya nampak bullish retrace sampai 0.73. Okay, ini maximum retracement dia sebelum dia turun bearish sampai 0.72. So dia akan naik sampai situ, kemudian maksimum turun sampai sini. Okay, so untuk entry, setiap kali kamu tunggu kat mana maksimum habis retrace tu. So retrace tu dah habis je, masuk, turun, masuk, masuk terus. Tak ada masalah. Okay. So sama juga macam yang untuk yang lain-lain lah. So jika market tu macam ni, contoh ni antara contoh yang dia tembus, tapi dia dah start nak masuk balik lah, kita tak pasti. So kalau let's say dia tembus, sebab saya cakap dia turun sampai 118 sahaja. So jika dia turun lebih dari itu, jangan entry lah. Sebab kita punya analisis sepatutnya market tu menaik. Sekarang ni market tu dia menurun, so dia melawan analisis, tak payah entry, biar je. So kalau macam GBP ni dia ikut analisis tapi dia terus turun, tak sempat nak naik ke atas. Kita cakap market tengah bearish, kita cari sell, tapi dia punya sell tu tak ada retracement, dia terus turun, so tak sempat nak entry lah. So setiap currency tu dia ada analisis dia tersendiri. So just kena tahu mana yang kamu nak masuk, dan kemudian ikut analisis masing-masing lah. Okay. So untuk support resistance, ada apa-apa soalan? Masuk hari ni ramai tapi semua senyap. Semua faham ke tak ni? Takut tak faham je. Okay, support resistance ni senang lah. Kalau kita guna kat phone pun boleh plot. Tapi sebagusnya plot di laptop lah. Laptop PC tu saya sebagusnya. Okay. Kemudian baru kamu copy balik kepada phone. Okay, so phone kalau boleh elakkan guna phone lah. Saya lagi suka gunakan dekat laptop sebab lagi clear, lagi senang nak nampak market. Okay, kita nampak the bigger picture. Kena tunjuk kat mana nak type kot cikgu. Nak type dekat atas tu, kat chat. Chat tu keluar, tekan pun nak type. Okay, so ramai juga yang datang, yang masuk hari ni. So saya berterima kasih kepada trader-trader kat bawah, trader-trader semua yang datang. Okay, next class adalah hari Khamis nanti. Okay, so Khamis nanti kita sambung kepada candlestick pula. Candlestick tu dia kat bahagian dalam, bermaksud tadi tu kita kita cari kat mana nak entry tadi tu. Maksud kita tahu base pada support resistance, kita akan buy dan sell. Okay, tetapi untuk mendapatkan yang lebih tepat tu macam mana nak tahu? Kenapa kita sell kat harga tersebut? So kita akan menggunakan candlestick reversal pattern sebagai guidance kita lah, sebagai penolong kita untuk confirmkan yang kita boleh entry kat kawasan-kawasan tersebut. Dia yang candlestick tu yang akan menunjukkan reversal tu. Okay, so dia bermula daripada reversal pattern. So next class hari Khamis kita akan bercerita tentang candlestick pula. GBP JPY. Okay, senang. GBP tengah turun. Okay, JPY tengah turun. So GJ sideways. Betul ke tak betul?
JJ tak boleh nak gerak. Ha, okay, dia tak boleh nak gerak. Sangkut kat situ. Okay, sebab GU turun, UJ pun turun. Okay, so GJ dia jadi blur. Dia sangkut. Tak boleh jalan. Okay, so most probably dia akan more fokus kepada, sebab dia tengah menaik kan, tapi dia dah start reverse lah. Okay, so kalau nampak, this is dia punya sideways dia. Okay, dia punya sideways trend ya. Okay, so sekarang ni dah berada kat situ. Okay, so current market dah berada kat kawasan dia punya sideways dia. So jika dapat break ke bawah from 138 lah. Jika dia dapat tembus ke bawah dari bawah 138, maka dia akan pergi ke level bawah lah pula. Kalau tidak, kalau tak boleh tembus, dia akan bounce balik naik ke atas. Okay, so consider bawah ni dah level yang lain. Maknanya this is different area already. Ni dah area lain, yang atas tu area lain. So sekarang ni dia berada di border, dekat tengah-tengah tu. Dia tengah cuba nak tengok nak turun lagi ke atau pantun naik balik. So kenalah tunggu. Gold tu tak retrace ke cikgu? Terus turun tu. Retrace pagi tadi je. malam dah tak nak retrace dah. Dia sambung je turun. Okay, so malam US akan kuat sebab semalam dia tak bergerak kan, dia bercuti semalam. So hari ni dia membalas dendam balik kepada apa yang berlaku semalam lah. So US, mana-mana mana-mana negara yang cuti, besoknya dia orang akan balas balik sebab harga mereka dah murah. Currency dia dah murah, so dia boleh beli pada harga yang murah. So dia senang nak kukuhkan balik currency dia selepas itu. Right, so itu kita boleh nampak kat malam ni USD tengah kuat. Okay. Ada apa-apa lagi soalan tak? Any more questions? Saya bagi masa 5 minit. Okay, office kita almost nak siap. Okay, lagi 10% tak siap lagi. Kita nak bring in a bit more furniture. Kita punya office terlalu kosong, tak banyak furniture. So kita bring in a bit more furniture, nak bagi penuh sedikit. By bulan 10 kita dah boleh buat kelas lah. Okay, so kepada trader KL yang nak kelas depan-depan ataupun live class secara fizikal, bolehlah datang ke office kita situated dekat Velocity, Sunway Velocity Mall tu. Okay, kita berada di kawasan shop lot dia kat belakang dekat Sunway Medical. Okay, dekat Sunway Medical sana tu kita punya office. Okay, so public transport boleh senang datang. Ada MRT, ada LRT. Dulu kita ada kat situ, ada dia punya station. Okay, station Waluri boleh guna, station Cochrane pun boleh guna. And kalau datang naik kereta, kita ada underground parking. Okay, sangat murah, tak mahal kerana underground parking. Dan itulah, tengah tunggu next. Paling awal is next month. Supposedly next month lah. Kalau tak ada halangan, insya-Allah bulan depan kita dah boleh start kelas kita. Itulah kes COVID kan. Takut juga takut. Kita pun takut kerajaan suruh PKP balik, habis. Kelas face to face, kelas face to face sebenarnya waktu sekarang ni pun boleh je, boleh request kalau nak face to face punya coaching. Tapi janganlah jauh-jauh sangat. Area KL, Selangor bolehlah jumpa.
Kamu belanja saya makan, saya belanja kamu ilmu. Selamat datang Jo. Terima kasih Jo. Datang. Kalau kelas webinar boleh datang, datang saja. Office kita dekat Velocity. Kita tengok bila bila nak buka nanti saya akan announce jugalah. Office kita buka sampai mungkin sampai pukul 10, pukul 11 malam gitu. Okay, kalau kita ada kelas malam lah. Kalau tak ada kelas malam, kita tutup awal ikut office hours mungkin. Pertukaran trend dikira selepas area ranging. Yes, correct. Betul Sakti. Kita akan sebelum kita nampak market tu nak reverse, dia akan sideways dahulu. So ada ranging. Itu hint dia untuk market tu akan reverse. Di mana buyer dan seller dia tersangkut, nak sambung buy, nak sambung sell ke, nak patah balik buy ke. So dia akan ping-pong kat situ. Dia main sampai 2-3 hari baru dia akan nampak decision. Especially selalunya decision tu akan keluar paling simple nak detect waktu news. Kalau ada news, dia akan break out dan dia akan ikut news tu punya trend. Dekat dengan Aeon Big Maluri tu. Dekat je. So kalau kes COVID tu makin menaik, kalau ada PKP, kalau kerajaan cakap buat balik PKP, habislah. Kita kekalkan online. Online tak ada masalah, senang. Boleh buat dari rumah saja terus. Kalau kelas malam, kita mungkin start dalam pukul paling awal pukul 8. Paling awal lah. Sebab kita pun nak tunggu maghrib lagi. Okay, kalau sempat kita buat pukul 8, tak sempat mungkin 8.30. Paling lambat start pukul 9, macam webinar lah pukul 9. Jumpa kat Ampang pun boleh, tak ada masalah. Sebab sekarang saya sebenarnya dekat dengan office. Nak jumpa, paling saya suka kalau jumpa dekat Velocity. Paling best. Dekat sangat tengok. Cikgu nak tengok balik video recording webinar ni dekat mana. Okay, video recording saya akan upload ke Facebook. Dan besok masa analisis keluar, saya akan letak link dia sekali terus. Saya akan letakkan link malam ni punya semasa saya post analisis besok. So kamu boleh tengok dan kamu boleh tengok link-link apa tu, webinar yang lain-lain sekali lah yang akan ada kat situ juga. Saya sebab nak kena convert dulu link ni. Analysis goal tadi tak masuk. Analysis goal tu sikit je tadi, tak banyak pun. Okay, right, so itu je lah pengumumannya. Dan kalau kepada trader yang belum cuba, support lah kita. Maksudnya ini sebagai support kepada saya. Marilah masuk deposit $250, dapat 250%. Saya tak pasti broker lain ada buat banyak macam ni lagi atau tidak. Yang saya pernah nampak pun 100% je selalunya lah. Tapi 250% ni masih belum saya nampak lagi broker lain buat. Dan bonus dia pula untuk tampung float sekali. Downside dia punya cons dia punya negative side dia is leverage dia jadi 100. Tapi sebenarnya itu sebenarnya bagus, di mana kamu akan kurang entry. Sebab kamu nak jaga margin. So apabila kamu kurang entry, float kamu pun tak begitu besar. Bagus. Dah support kan. Okay, so bila support float tu senang lah, sebab kita deposit 250 saja. Tetapi bila kita float melebihi size account, tak ada masalah, kita boleh float sampai 500 sampai 600. Okay, sebab kita account tu more kepada nak training campur handicap. Kalau siapa yang main golf tu, kita bagi handicap, kita bagi kelebihan kat situ. So siapa yang belum register, okay, so sebab ini satu account satu kali saja boleh masuk, boleh apply bonus ni. Sesiapa saja yang dah pernah deposit ke yang belum pernah deposit, okay, yang bonus tu kamu boleh apply satu kali sahaja. Okay, right, so
sebelum saya tutup webinar malam ini, last saya nak tanya ada apa-apa lagi soalan atau tidak. Last, kita tengok kalau ada soalan lagi. Okay, boleh nampaklah USD tengah menguat. Okay, so malam ni semua akan retrace. Malam ni semua pergerakan ada retrace jika market melawan US lah. Kalau market ikut US dan dia akan sambung turun, macam Euro USD dia akan sambung turun, GU sambung turun, Gold sambung turun, AU sambung turun. Okay, U-Share sambung naik, UCAD sambung naik. Semua tak melawan USD lah. So dia akan mengikut saja trend. Okay. Sebab minggu ni pun fundamental tak banyak. Okay, macam hari ni memang tak ada fundamental langsung. Besok Canada saja untuk rate, which is memang tak ada perubahan. Kita dah boleh akak. Euro pun tak ada perubahan dari segi monetary policy dia. So kita dah boleh tahu. So semua lain semua tak ada apa-apa lah untuk minggu ni. Tu saja. So kita boleh nampak fundamental fundamental tidak begitu memainkan peranan yang besar sangat minggu ni. Okay, so kita akan more fokus kepada kekuatan dolar. Apa soalan tadi? Gold pun suka touch trendline. Trendline tu dia untuk semua currency dia akan ikut. Dia sebab bila kita trade, contoh macam ni lah kita nampak trendline tu. Untuk trader dia akan ikut SOP 1 kali, 2 kali, 3 kali. Okay, kita masuk. So dekat mana-mana kamu nampak pun dia akan wajib, tak adalah wajib, dia akan 90%, 70 hingga 90% akan ikut. Kali ketiga dia akan cantik, kali keempat dia akan cantik juga. Kali kelima tak digalakkan lah. Selalunya kali kelima dah tak ada. Okay, selalu dia akan 4 kali lah. 3 kali cantik, 4 kali kadang-kadang akan berlaku. Kali kelima jarang. Dia dah start bahaya sebab asyik nak naik balik, nak patah balik. So something is wrong at that moment lah. Sebab macam ni kan, market menaik, sideways, so kita tak tunggu dia turun kan. So tapi setiap kali nak turun tu saja, cat tu naik balik. So something wrong kat situ. So dia bahaya. So, bila dia naik lagi sekali ni, jarang dia turun balik, dia akan tembus naik ke atas. Okay, so kalau nak selamat 4 ke bawah, 4 dan 3, 4 kali dan 3 kali sangat selamat. Kali kelima ni dia start ada bahaya. Saya pun tak suka, sebab dia ada chance untuk sambung trend tu. Itu maksud dia. Okay, alright, so participant yang agak banyak malam ni, saya suka. Terima kasih semua yang datang. Kali kedua kali kedua memang akan confirm selalu kena. Sebab kita nak lukis trend line dia. Kali ketiga tu yang kita nak tengok. So terima kasih semua datang malam ini. Saya harap dapat kekalkan lah participant ni. Okay, kekalkan kamu punya kedatangan untuk webinar yang seterusnya lah. Okay, so nanti saya akan buat post recording. Siapa yang nak slide tadi, ingatkan saya akan letak dalam grup Telegram sekejap lagi lah. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum, good evening. Terima kasih lah support datang semua. Okay, so apa-apa nanti message saya dalam grup, ataupun kalau segan PM lah terus, tak ada masalah. Okay, terima kasih semua. Jumpa insyaAllah hari Khamis nanti. Good evening and good night semua.